Kata Abu Isa, ini adalah hadis gharib melalui saluran riwayat ini daripada segi isnadnya. Ia tidak diriwayatkan melalui satu saluran sahaja daripada Nabi SAW. Yang dianggap gharib ialah saluran riwayat daripada Abi Musa. Aku bertanya Mahmud bin Ghailan tentang hadis ini. Dia menjawab, ini adalah hadis Abu Quraib daripada Abi Usama. Aku bertanya pula Muhammad bin Ismail, Imam Bukhari, tentangnya. Dia menjawab, ini hadis Abu Quraib daripada Abi Usama. Kami tidak mengetahuinya melainkan daripada hadis Abu Quraib daripada Abi Usama. Maka aku berkata kepadanya, bukan seorang perawi telah meriwayatkan hadis ini kepada kami daripada Abi Usama. Imam Bukhari menyatakan kehairanannya sambil berkata, aku tidak mengetahui ada sesiapa pun meriwayatkan hadis ini selain Abu Quraib. Beliau, Imam Bukhari, seterusnya berkata, kami fikir Abu Quraib mengambil atau menerima hadis ini daripada Abu Usama yang muzakarah sahaja. Okey. Ini makna ketiga, gharib, dan contoh pertamanya. Imam Tirmizi kata ada hadis diriwayatkan melalui banyak saluran. Tetapi ia dianggap gharib juga. Walaupun banyak saluran, tapi dianggap gharib juga. Kerana keadaan isnadnya. Sebagai contohnya, satu, ini contoh pertama. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Quraib, Abu Hisham Al-Rifa'i dan Abu Sa'ib dan Al-Husain bin Al-Aswad kepada kami. Katanya, kata mereka, Abu Usamah meriwayatkan kepada kami daripada Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah, daripada datuknya Abi Burdah, daripada Abi Musa, daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, orang kafir makan dalam 7 perut. Maksudnya menggunakan 7 perut lah. Atau orang kafir makan untuk mengisi 7 perut. Begitu. Orang mukmin pula makan dalam 1 perut sahaja. Yang ini untuk mengisi 1 perut sahaja. Di sini kita ada nota. Apa maksud tu? Baca terus. Terus, Ali. 161. Hadis ini bukanlah bererti perut orang kafir ada lebih banyak daripada perut orang mukmin. Tetapi maksud sebenarnya adalah orang kafir mempunyai sifat tamak dan halubah. Orang mukmin pula berpada dengan ada yang ada. Dengan apa yang ada itu sepatutnya? Dengan apa yang ada. Dia tidak tamak dan halubah. Jadi itu maksudnya. Itulah hadis yang diriwayatkannya. Kita tidak nak bincang banyak dari segi maksud hadis itu. Salah satunya macam yang saya sebut ni lah. Maksud dia itu bukan maksudnya orang kafir itu ada banyak perut pula. Lebih banyak daripada orang Islam, tidak. Dan orang Islam hanya ada 1 perut saja. Jadi maksudnya yang dalam tubuh kita itulah. Bukan itu maksudnya. Di sini nak cerita sifat tamak, seolah-olah mereka makan banyak tu untuk mengisi 7 perut. Orang mukmin pula oleh kerana dia tidak tamak, tidak halubah, dia hanya makan untuk mengisi seseolahnya 1 perut saja. 1 bekas saja. Itu maksudnya. Lepas tu banyak lagi lah pendapat yang lain. Antaranya Imam Malik mengatakan hadis ni, Imam Malik pun ada riwayatkan dalam Muwatta'. Ini berkenaan dengan orang yang tertentu. Bukan semua orang kafir. Orang kafir ni mana orang kafir tertentu. Yang berlaku peristiwanya di zaman Nabi SAW.
Di mana dia pergi mula-mula tu Nabi SAW jamu dia makan 7 ekor big perah susu. Nak lagi lepas seekor banyak tu. Seekor-seekor kambing minum. Sampai 7 ekor. Besok dia Islam. Hari ni pergi tak Islam lagi. Besok dia Islam. Jadi bila Islam tu, jamu lah pula besok. Jamu tu seekor kambing. Ataupun big, susu dia. Kenyang dia. Ketika itulah Nabi kata ni, berkenaan dengan orang yang sama. Orang tu ketika dia kafir, makannya tu begitu caranya. Bila dia Islam, lain caranya makan tu. Entahlah kerana keberkatan ke, kerana mukjizat Nabi ke yang berlaku tu, tapi berlaku pada dia. Sebenarnya mukjizat Nabi. Bila terima Islam tu jadi begitu. Kalau nak kiranya dalam dunia ni sampai hari ni pun belum tentu lagi orang kafir tu makan sedikit. Kalau nak kira makan banyak, makan sikit lah. Ada kalanya orang Islam lebih banyak lagi makan. Jadi bukan maksud lebih banyak atau lebih sedikit makan. Maksud hadis ni. Jadi ramai ulama mengatakan dia berkenaan dengan orang tertentu. Orang tu saja. Bukan boleh diambil kira untuk semua orang. Kalau kita nak ambil kira untuk semua orang juga, maka macam tadilah. Macam takwilan ni. Jadi ni yang meriwayatkan hadis ini ramai ni. Daripada Abu Usama, bukan Abu Quraib saja. Daripada Abu Usama. Lepas tu melalui saluran-saluran yang lain pun ada juga. Hadis ni. Bukan ini mereka ni saja, orang lain pun ada juga. Tetapi kenapa ulama hukumkan hadis Abu Quraib daripada Abu Usamah tu sebagai gharib? Jadi gharib dengan makna inilah. Sanad dia tu sebenarnya tunggal, seorang saja perawi yang meriwayatkannya. Daripada Abu Musa tu. Daripada Abu Musa. Orang lain riwayat daripada orang lain lah. Daripada orang lain. Riwayat daripada Abu Musa ni, cerita riwayat daripada Abu Musa ni, seorang Abu Quraib ni je. Yang meriwayatkannya. Bukan ramai. Dengan sebab itu dia katakan gharib. Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Basrah Al-Ghifari, Jahjah Al-Ghifari, Sayyidatuna Maimunah dan Abdullah bin Amr adalah antara sahabat yang telah meriwayatkan hadis ini. Ramai sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Tetapi daripada Abu Musa, itu masalah. Daripada Abu Musa mengikut kajian ulama hadis, gharib. Sebab tak ada orang lain yang meriwayatkan melainkan Abu Quraib daripada Abu Usamah dengan sanad tadi. Sanad yang kita baca tadi. Adapun yang disebut-sebut itu sahaja disebut, sebenarnya tidak betul, tak betul. Yang disebut kan ramai ni yang sebut ni yang meriwayatkan daripada Abu Usamah ni, selain daripada Abu Quraib, kita tengok ni. Selain daripada Abu Quraib, Abu Hisham, Abu Sa'id. Jadi ni semua tak betul. Yang betulnya Abu Quraib seorang saja. Daripada Abu Musa. Tak ada kata banyak sanad, tak ada. Ada tu tak betul lah tu. Dikritik oleh ulama-ulama hadis dah. Mereka telah kritik dah benda tu. Tapi bukan bermakna hadis ni tidak sahih. Banyak lagi macam kita sebut tadi. Sini. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, Abu Hurairah, banyak lagi ni. Sahih pun hadis tu. Cuma daripada Abu Musa Al-Ash'ari, itu hanya ada satu saja sanad. Perawi dia tunggal di situ. Dengan sebab itu, sanad itu dikatakan gharib. Sanad tu dikatakan gharib. Jadi dikatakan gharib tak mesti dhaif. Dikatakan gharib. Jadi sanad yang gharib itu
bercanggah dengan yang lain-lain. Yang lain tu ramai sahabat, yang ni itu saja. Jadi di situ sudah ada ilat itu, ada ilat juga di situ. Sebab ditonjolkan macam ramai yang meriwayatkan daripada Abu Usamah. Padahal sebenarnya seorang saja, Abu Quraib saja. Di situ boleh jadi kita keliru, kita kata ini pun kuat juga ni. Riwayat Abu Musa ni pun kuat juga. Sebab apa? Sebab ramai yang meriwayatkan daripada Abu Usamah. Sedangkan Abu Quraib saja yang meriwayatkan daripadanya. Situlah terletaknya gharib dia tu. Tak kuatlah di situ. Seperti riwayat-riwayat sahabat-sahabat yang lain, tak kuat. Tetapi melalui saluran riwayat Abu Musa, ia gharib. Sanadnya ialah seperti disebutkan oleh Tirmidzi di sini. Sanadnya hanya satu itu sahaja. Tak ada banyak. Yang lain-lain itu ada sebut banyak tu, itu adalah keliru. Keliru. Itulah tak betul. Kita nak tahu macam mana betul ke tak betul, itu kena merujuk kepada ulama-ulama hadis lah. Sebab ulama hadis dia tahu. Dia tahu benda tu. Kemudian 163 ni apa pula? Aku bertanya Mahmud bin Ghailan tentang hadis ini. Dia menjawab, ini adalah hadis Abu Quraib daripada Abi Usamah. Imam Tirmidzi tanya Mahmud bin Ghailan tentang hadis ni, mana dia tanya ada ke sanad lain lagi. Dia kata tak ada. Dia jawab, ini adalah hadis Abu Quraib. Dia saja yang meriwayatkan hadis ni, tak ada orang lain. Maksudnya ialah tidak adakah sanadnya yang lain selain sanad ini? Jawabnya tidak ada. Ini sahaja sanadnya. Abu Quraib daripada Abu Usamah. Itu saja. Jadi kalau ada sebut orang lain itu tak betul lah, silap lah tu. Aku bertanya pula Muhammad bin Ismail, yani Imam Bukhari. Dia selalu sebut Muhammad bin Ismail. Imam Bukhari itu dia lah. Tentang hadis ini. Dia menjawab, ini hadis Abu Quraib daripada Abi Usamah. Kami tidak mengetahuinya melainkan daripada hadis Abu Quraib daripada Abi Usamah. Kalau hadis riwayat Abu Musa al-Asy'ari ni, dia mesti dalam saluran sanad dia tu seorang Abu Quraib daripada Abi Usamah dan seterusnya naik ke atas anak cucu Abu Musa al-Asy'ari. Jadi orang lain tak ada meriwayatkan. Imam Bukhari cerita ni. Jadi benda ni Imam Bukhari cerita ni bukan dalam Sahih Bukhari. Kita tahu sebab itu dalam kitab-kitab rijal tu dia kata Imam Bukhari kata begini. Imam Bukhari kata di mana? Dalam Bukhari kita cari tak ada. Jawabnya kata-kata Imam Bukhari itu tersebut di dalam Ilal, Tirmidzi dan banyak lagi tempat lain. Jadi itulah yang dikatakan sebagai pendapat dia tu. Macam di sini. Kalau kita tengok dalam Bukhari tak tahu. Sebab itu penting kita belajar Sunan Tirmidzi ni. Dia saling berkait tu. Dia saling berkait. Jadi kita boleh tahu mana sanad yang gharib dan mana yang tidak. Kalau kata sanad Abu Quraib daripada Abi Usamah ni memang gharib. Maka aku berkata kepadanya, bukan seorang perawi telah meriwayatkan hadis ini kepada kami daripada Abi Usamah. Tadi kan sebut bukan seorang. Imam Bukhari menyatakan kehairanannya sambil berkata, aku tidak mengetahui ada sesiapa pun meriwayatkan hadis ini selain Abu Quraib. Imam Tirmidzi kata ada ramai. Ada ramai. Inilah yang ramai tadi tu. Ini Abu Quraib, Abu Hashim. Ini selain daripada Abu Quraib, ni Abu Hashim, Al-Rifa'i, Abu Sa'ib dan Al-Husain bin Aswad. Jadi itu. Imam Bukhari kata tak betul. Tak betul. Dia heran lah kalau ada ramai. Tak ada. Dia sebenarnya Abu Quraib daripada Abu Usamah. Itu saja. Aku bertanya Mahmud bin Ghailan 163. Jadi maka aku berkata kepadanya, bukan seorang perawi telah meriwayatkan hadis ini kepada kami daripada Abi Usamah.
Imam Bukhari menyatakan keheranannya sambil berkata, aku tidak mengetahui ada sesiapa pun meriwayatkan hadis ini selain Abu Quraib. Abu Quraib saja. Jadi yang kamu sebut orang tuangan itu tak betul tu. Itu tak betul, dakwaan semata-mata. Yang sebenarnya yang meriwayatkan daripada Abu Usamah tu Abu Quraib seorang saja. Di situlah letaknya gharib. Sanad yang macam ni dipanggil gharib. Jadi tak kuat jugalah, tak kuat. Beliau, yakni Imam Bukhari seterusnya berkata, kami fikir Abu Quraib mengambil hadis ini daripada Abu Usamah dalam muzakarah. Jadi secara muzakarah sahaja. Sebab tu kalau dalam majlis yang khusus, ramai, biasanya ramailah dalam majlis tu. Ni kenapa tak ada orang lain yang meriwayatkannya selain daripada Abu Quraib? Jawabnya kerana Abu Quraib sempat dengan Abu Usamah. Sebab apa dia kata sebut muzakarah ni? Sebab kalau hadis yang diriwayatkan secara muzakarah, hadis yang berpunca daripada muzakarah dan diriwayatkan seperti hadis-hadis yang lain, itu mengelirukan. Itulah yang dikatakan illat tu. Dia terima secara muzakarah. Ada juga yang dia terima secara rasmi lah, seperti ramai-ramai dengan orang lain. Tapi yang muzakarah ni, yang dia terima secara muzakarah ni tidak disebut. Seolah-olahnya dia terima secara rasmi, secara khusus, dalam majlis khusus, bersama-sama dengan pelajar-pelajar yang lain. Seolah-olahnya begitu. Padahalnya tidak. Maksud dalam muzakarah sahaja ialah dalam perbualan dan perbincangan biasa sahaja. Bukan dalam majlis yang khusus secara rasmi. Yang khusus secara rasmi. Bukan itu. Tetapi ini termasuk di dalam yang gharib. Imam Bukhari seterusnya berkata, kami fikir Abu Quraib jadi muzakarah. Secara muzakarah tu maknanya ambil daripada guru, tidak dengan secara rasmi dalam majlis khusus, tidak. Bahkan mungkin sambil-sambil berjalan ke, dia cerita benda tu, ataupun duduk bual-bual ke, di mana-mana tempat. Bukan dalam majlis penyampaian hadis yang khusus. Sebab tu yang jadi begini, jadi begini. Orang lain tak ada riwayat, dia saja yang meriwayatkan daripada Abi Usamah, Abu Quraib. Kiranya tak ada orang lain lah yang tahu selain daripada dia. Jadi di sini cuba kita tengok ya. Makna ketiga gharib dan contoh pertamanya. Cuba kita tengok di sini untuk berkenalan dengan perawi-perawi dia. Ni cuba kita tengok di sini. Hadha hadithun gharib. Sa'altu Mahmud bin Ghailan an hadha al-hadith faqala hadha hadith Abu Quraib, hadith Abi Quraib daripada Abi Usamah. Ini perawi yang dikatakan turut meriwayatkan daripada Abu Usamah bersama Abu Quraib. Ni beberapa orang. Cuba kita tengok. Haddatsana Abu Quraib. Siapa Abu Quraib? Dia ni perawi yang kuat dia tu. Wal Hafiz Al-Imam Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala Ibni Quraib Al-Hamdani Al-Kufi masyhurun bi kunyatih. Dia terkenal dengan kunyahnya Abu Quraib. Ibnu Numair berkata, ma bil Iraqi ahadun aktsara hadithan min Abi Quraib. Tidak ada di Iraq siapa pun yang lebih banyak hadis daripada Abi Quraib. Dan tidak ada orang yang lebih mengetahui tentang hadis di negeri kami daripadanya. Dialah yang paling tahu hadisnya. Abu Hatim berkata dia ni perawi saduq. Ibnu Uqdah melebihkan Abu Quraib dalam hifz dan al-kathrah ala jami'i masyayikhi. Banyak meriwayatkan hadis lah
ويقول ظهر له بالكوفة 300,000 حديث. 300,000 hadis dia telah disebarkan di Kufah sahaja. Meninggal dunia pada tahun 248. Lepas tu ni Abu Hashim Al-Rifa'i. Siapa? Abu Hashim, Abu Hisham Al-Rifa'i ni siapa? Ni. Muhammad bin Yazid bin Muhammad bin Kathir Al-Ijli Al-Rifa'i Al-Kufi Qadhi Al-Madain. Laisa bil qawi, tak kuat. Jadi hak kuatnya dia seorang, Abu Quraib tadi. Jadi orang lain ni ada pun seperti tidak ada. Tidak kuat. Waqala Al-Bukhari ra'aituhum mujmi'ina ala dha'fihi. Saya tengok ulama-ulama hadis ijma' tentang dhaifnya. Lepas tu Abu Sa'ib. Siapa dia Abu Sa'ib? Salm bin Junadah bin Salb As-Subai Al-Kufi. Kata Abu Hatim Syekh Saduq. Kata Nasai Kufi Salih. Kata Abu Bakar Al-Barqani Thiqah Hujjah. Tidak disyaki tentang itu. Jadi dia ni boleh untuk menguatkan hadis, boleh digunakan. Ibn Hibban menyenaraikan dia ni dalam senarai perawi-perawi thiqah. Tapi dia tak ada riwayat sebenarnya. Keliru tu kalau orang kata dia ada riwayat. Jadi siapa dia Al-Husain tu? Iaitu Abu Abdullah Al-Husain bin Ali bin Al-Aswad Al-Ijli Al-Kufi. Dia ni dinisbahkan kepada datuk dia. Saduq. Dia ni perawi saduq, yukhti'u kathiran. Banyak melakukan kesilapan. Siapa Abu Usamah pula? Ni. Hamad bin Usamah bin Zaid Al-Qurashi Al-Kufi. Kata Ahmad, tak apalah. Dia ni Abu Usamah ni, okey lah. Ini setelah dia kata hadis Abu Musa ni tadi. Hadis Abu Musa dikatakan gharib itu, Abu Isa berkata ini hadis gharib daripada saluran ini, dari sudut isnadnya. Hadis ni sahih. Nampak? Ni hadis ni dari segi matan dia ni sahih. Ada belaka dalam kitab-kitab mana pun. Dia cuba tengok. Hadis ini ada di dalam kitab-kitab sahih. Diriwayatkan melalui riwayat Abdullah bin Umar, Abi Hurairah dan Jabir ada. Tetapi riwayat daripada Abu Musa Al-Asy'ari ni, Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Burdah tu, okey, dia tak ada masalah dia tu. Cumanya di situ Abu Quraib sahaja. Abu Quraib itu pun orang kuat juga, bukan orang tak kuat. Riwayatkan daripada Abu Usamah. Ni cerita daripada Abu Musa itu saja sanad dia. Tak ada orang lain. Ada berbeza dengan sanad-sanad yang lain daripada sahabat-sahabat yang lain. Kerana mutaba'ahnya di sana sini banyak. Ada pun ni tak ada mutabik dia. Kalau ada pun itu kesilapan lah kalau orang kata ada. Sekali dengan Abu Quraib tu, ada lagi orang lain yang turut meriwayatkan hadis ini daripada Abu Usamah, itu tak tepat lah, tak kena lah. Sebab imam-imam seperti Mahmud bin Ghailan, seperti Imam Bukhari mengatakan tak ada orang lain meriwayatkan. Kalau saluran itu hanya Abu Quraib, Abu Usamah. Lepas tu di atas pergi kepada Abu Musa. Jadi situ tak berapa kuat di situ. Walaupun hadis tu sahih, sanad dia tu tidak kuat. Jadi sanad yang tidak kuat macam ni dikatakan gharib. Dikatakan gharib. Ini istilah gharib dengan makna istilah gharib dengan makna ketiga. Contoh pertama dia ni lah yang kita baca tadi. Jadi yang dikata Husain bin Aswad, Abu Hisham Al-Rifa'i ini tak benar lah. Sebenarnya Abu Quraib seorang. Di situ tu keliru tu. Jadi mungkin orang kata hadis ini tak ada masalah sebab ramai yang meriwayatkan, sedangkan tidak begitu.
hadis ini seorang saja yang meriwayatkan daripada Abu Usamah itu. Jadi di situ ada ilat dia di situ. Sebab ada masuk orang lain, disebutkan orang lain juga ada meriwayatkan hadis itu. Sedangkan riwayat Abu Musa ni tidak diketahui daripada sanad mana-mana yang lain kecuali ini, sanad ni saja. Jadi itulah yang dikatakan gharib. Dari sudut sanad dia, bukan nak kata hadis tu gharib, dhaif ke, tidak dhaif. Sanad dia tu yang jadi kelirunya. Sehingga orang menganggap banyak. Sebab nampak tu zahirnya nampak sekali dengan Abu Quraib itu ada lagi orang lain. Padahal tidak begitu. Itu kesilapan. Kesilapan. Sebab tu Imam Bukhari bila Imam Tirmidzi tanya begitu dia hairan. Yang menyatakan kehairanannya macam mana boleh orang kata ada ramai meriwayatkan daripada Abu Usamah tu. Sedangkan yang dia tahunya Abu Quraib saja, tak ada orang lain. Kita tak tahu hadis ini kalau tidak Abu Quraib cerita. Sampai kepada Abu Musa al-Asy'ari tu, Abu Quraib saja yang cerita. Jadi kita kena pakai itulah. Jadi kenapakah hadis Abu Usamah ni Abu Quraib saja yang cerita? Jawabnya Imam Bukhari kata mungkinlah. Nampaknya kata dia Abu Quraib terima hadis ini daripada Abu Usamah semasa muzakarah. Muzakarah di sini bukan maksud seperti yang kita guna sekarang. Muzakarah makna berdiskusi tentang sesuatu ilmu, tentang sesuatu perkara tu. Bukan itu maksud muzakarah dalam hadis ni. Maksud muzakarah dalam hadis ni terima hadis sambil-sambil, kita kata sambil lewa, atau dalam majlis yang bukan majlis khusus, tidak rasmi. Ketika berjumpa di mana-mana tiba-tiba sebut itu. Macam tu saja. Jadi kira-kiranya yang tidak disampaikan dalam keadaan cukup persediaan lah, cukup persediaan. Jadi mungkin ada kesilapan, mungkin sekali adalah dalam keadaan macam ni. Sebab orang lain tak tahu ada Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan juga seperti sahabat-sahabat lain. Kalaupun mereka tahu, hanya ini saja. Inilah yang dikatakan gharib pada sanad itu. Boleh nampak tu? Begitulah. Itu contoh pertama. Dia ada banyak contoh. Imam Tirmidzi akan bagi lagi, akan datang. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu. Untuk gharib bahagian ketiga. Nanti kita akan sambung lagi contoh kedua, ketiga, keempatnya kita akan sambung lagi perihal hadis yang gharib dari sudut sanadnya, sedangkan matan dia sahih. Tak mesti gharib juga matan dia tu, cuma sanad tertentu itu sahaja gharib. Sebab apa gharib? Sebab hanya seorang saja yang meriwayatkan. Cari-cari tak bertemu. Berbeza dengan sahabat-sahabat lain, ramai di setiap peringkat tu ada mutabi'nya. Di sini pun zahirnya macam tadi nampak macam ada mutabi', sebenarnya itu kesilapan. Jadi sekadar itulah dulu untuk hari ini. Kalau ada apa-apa kemusykilan, bolehlah kita buka peluang. Untuk yang ni dan yang tadi pun sama-sama lah sekali. Silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Saya Fatimah daripada Selangor. Saya nak tanya tentang muzakarah. Adakah semua hadis yang diriwayatkan secara muzakarah tu adalah dhaif lah? Tidak, tak mesti. Cuma dia kurang kuat lah. Dengan nak banding dengan hadis secara musnad. Kadang-kadang zahirnya nampak macam musnad juga, macam ni kan, musnad juga nampak. Tetapi mengikut imam hadis seperti Imam Bukhari, dia boleh mengagak ni, kenapa berlaku begini. Kira-kiranya ini diterima secara muzakarah. Kalau dalam Sahih Bukhari, riwayat muzakarah tu tak ada jaminan sahih lah. Begitu juga di lain pun sama. Riwayat muzakarah ni tidak mesti kuat lah, tapi tidak mesti lemah juga. Macam riwayat ta'liq lah. Riwayat ta'liq tu kalau dalam Bukhari
biasa juga digunakan untuk mengisyaratkan kepada kedhaifannya, tapi tak mesti juga dhaif. Begitulah. Macam mana nak tahu Maulana, macam mana nak tahu bahawa hadis tu diriwayatkan secara muzakarah? Dia ada lafaz tertentu ke yang digunakan perlu? Ada. Macam kalau dalam Bukhari senang dia sebut secara muzakarah. Assalamualaikum Mana. Waalaikumsalam. Saya Asyar Mana daripada Terengganu. Ya. Nak tanya ni pasal hadis gharib ni. Macam mana tu? Sekarang ni ada tiga bahagiannya gharib tu, hadis tu. Macam mana kita nak tahu hadis yang gharib tu gharib dari segi sanad ke ataupun gharib tu gharib dhaif dia tu? Adakah kita kena cek sendiri atau macam mana tu? Kena tunggulah. Itu kena berhati-hati. Orang dia dalam terminologi gharib dia pakai dhaif. Betul. Imam Tirmidzi mungkin di sini pakai dengan makna ni, mungkin di sini pakai dengan makna ni. Susah juga. Jadi kita sebab itu kena betul-betul hadam lah, kena betul-betul faham lah cara dia tu. Tapi secara umumnya gharib itu dipakai makna dhaif lah. Tak mesti dhaif. Itulah ceritanya. Ada macam-macam lagi maksud dia. Macam hadis Malik tadi, gharib juga, tapi itu tidak dhaif. Kalau dhaif ulama tak boleh pakai lah untuk hukum. Itu kan untuk hukum tu. Maknanya tidak dhaif lah kira-kiranya. Tapi bagi orang yang tak mahu terima tu, bagi dia dah ada ilat. Bila ada ilat tu kira dhaif. Sebab itu mereka tak mahu terima untuk hukum. Mereka lebih utamakan yang lebih ramai tadi. Begitu. Dia seni sangat benda ni kan, seni sangat nak menilai tu. Kadang-kadang pada penilaian orang ni okey, ada ilat, pada penilaian orang ni ada ilat. Jadi itu ijtihad lah, masalah ijtihad. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Saya nak tanya pandangan sikit. Kita sumber daripada Al-Quran, daripada agama Islam ni daripada Al-Quran, hadis Nabi dan ijma' ulama lah. Hari ini ada beberapa perkara yang... Siapa ni? Jerry. Saya Jamil. Oh, Jamil. Jamil. Oh, daripada mana? Daripada Kedah. Anak Bukit. Ya. Apa tadi? Okay. Sekarang ni kita ada beberapa perkara lah berkaitan dengan masyarakat ni. Berkaitan dengan dia buat kata-kata pandangan ni, dia tulis kat bawah tu kata-kata ni. Adakah benda tersebut boleh membawa kepada terikut ada pandangan kata-kata tersebut lebih daripada hadis Nabi? Faham tak soalan saya tu? Tak jelas. Soalan saya, hari ini kita ada pasal Quran, hadis ini. Al-Quran, kalau kita ambil dari poin Al-Quran tu tak ada masalah, poin Al-Quran, hadis Nabi. Tapi hari ini apabila kita tengok dalam media sosial, dia akan tulislah, buatlah perkataan-perkataan tertentu, berarti ditulis oleh orang yang di bawah tu, petikan orang tu disebut di bawah tu. Contohnya orang ni sepulan lah. Maksudnya lebih mengutamakan kata-kata yang baru daripada hadis Nabi dengan Al-Quran. Itu nak nampak pandangan. Adakah nanti bila dah banyak kata-kata ni di luar dalam kita masyarakat hari ini akan bertemu dengan hadis Nabi dengan Al-Quran, ataupun memang itu yang boleh diamalkan dalam sejak zaman dulu, ataupun hari ini yang baru muncul? Nampak pandangan sikit. Boleh, tak ada jadi masalah. Misalnya kita bagi pendapat ulama, kata-kata hikmat misalnya, boleh saja. Tidak kata kita orang Islam ni mesti terikat dengan Quran, hadis, ijma' saja, tidak, tak mesti. Asalkan jangan bercanggah. Misalnya menarik juga, baru ni saya terbaca juga dalam media sosial tentang orang hina agama Islam apa ni lah. Tiba-tiba dia bawa kata-kata Hamka. Dia kata Hamka pernah kata, dia tak sebut pula di mana tu, tak tahulah dalam buku mana, macam mana dia sebut tak tahulah.
dia kata Hamka kata kalau kita boleh tidak berasa apa-apalah, tak sensitif, tak terasa kita bila orang menghina agama kita, baik kita buang saja pakaian kita, pakai kain kapan, kata dia. Oh, maknanya kita ni seseolah kita sudah matilah kalau macam tu. Orang menghina pun kita tak terasa apa-apa. Betul tu, boleh, tak ada salah. Ambil kata-kata begini, bukan makna kita tinggal Quran. Kita dalam Islam ni hormat juga ulama, menghargai juga kata-kata hikmat, asalkan jangan bercanggah. Jadi macam kata-kata Hamka tadi tu, tak ada bercanggah, ada apa, boleh. Okay. Maulana, Ya. Kan perbahasan tentang gharik ni kan yang terakhir daripada kitab Ilal Saghir. Jadi adakah Maulana akan teruskan dengan Ilal Kabir selepas ini? Sebenarnya pihak teratak hadis ini sudah ada cadangan dia sendiri. Teratak hadis yang kita sekarang ni ikut ni sebenarnya telah lama dah mula. Cumanya kita sambung dalam bentuk ni, online. Sebelum ini memang secara berhadapan di KL. Di KL kita buat ni. Jadi semasa di sana tu ada satu lagi kitab yang kita bacanya, iaitu kitab Bukhari jilid 2. Jadi oleh kerana sekarang ni kita buat masa tu tidak penuh kan, pagi saja, pagi Sabtu dengan pagi Ahad ni, jadi yang tu terlepas. Jadi terlepas tu nanti masa kosong ada nak isi yang tu lah, cadangannya begitulah. Sahih Bukhari juga tapi bahagian yang kedua. Tujuannya nak suruh cepat habis sikit lah. Kalau macam kita sekarang ni kan, baru Kitabul Ilm, itu lambat sangat. Kalau itu jilid pertama, jilid kedua memang dulu berjalan lah. Jadi cadangannya nak sambung itulah kalau habis ni. Kecuali kalau nak ada masa lain pula lah, itu kena fikir lain pula lah, kena bincang lah dengan pihak penganjur teratak hadis ni. Sesuai masa mana atau macam mana, itu kena tengok lain lah. Tapi buat masa sekarang ni, setakat yang saya tahu gitulah cadangannya. Saya pun setuju juga, sebab benda tu dah berjalan, dah terhenti tengah jalan. Maulana, Ya. Tadi yang Umul Zulkarnain tanya, dia tulis komen, dia tanya, soalan, benarkah pendapat mengatakan orang yang tidak menerima faraid sama ada berdosa besar ataupun macam mana? Tidak apa? Soalan, benarkah pendapat mengatakan orang yang tidak menerima faraid sama ada berdosa besar ataupun terkeluar dari Islam? Oh, itu soalannya. Memang berdosa besar. Dan kalau menolak itu sebagai hukum Islam, boleh keluar daripada Islam. Sebab itu hukum Quran. Kalau kata tidak adil ke, tidak sesuai ke, tak boleh, itu hukum Quran. Berdosa. Dan kalau kita menafikan, menolak, boleh jadi rosak akidah. Sebab ada di dalam Quran, jelas. Ya. Maulana, nak tanya, kan Imam Bukhari kan dia antara anak murid yang meriwayatkan Sahih Bukhari lah Imam Al-Firabri. Jadi adakah Imam Tirmidzi juga ada meriwayatkan kitab Imam Bukhari? Tidak maklum. Dia dengan kitab dia sendiri, ini kitab ni lah. Dan dalam Ilal tu banyak pendapat Imam Bukhari tu, itulah yang ada. Tapi meriwayatkan kitab Bukhari itu sendiri dan ada nuskhahnya tersendiri, nuskhah dia sepatutnya ada begitu. Tidak diketahui begitu. Hanya ada soalan dekat ruang komen, dia tanya, kalau sekarang perang ada tawanan, adakah tawanan itu dikira hamba sahaya? Tak boleh sekarang ni. Dia hukum hamba sahaya ni dalam Islam ni termasuk dalam hukum mu'allaq, bukan hukum mansukh. Tidak mansukh, tapi hukumnya tergantung. Tergantung mengikut keadaan lah. Keadaannya apa? Iaitu kalau orang kafir tak mahu, tak terima benda tu, kita pun lebih-lebih lagi lah tak terima.
Kalau orang kafir pun tak suka, kita lebih-lebih lagi lah tak suka kepada sistem tu. Tetapi kalau orang kafir buat pula, maka kita boleh guna sebagai tindak balas lah. Sebagai tindak balas. Kalau tidak, orang kafir suka benar lah. Orang kita kalau perang jadi hamba sahaya dia. Kalau orang dia kita tangkap, kita tak boleh nak buat hamba sahaya. Jadi dia rasa suka lah. Tak ada ancaman lah untuk mereka. Jadi ini sebagai tindak balas sahaja. Jadi bila orang kafir sendiri dah tak buat benda tu, kita orang Islam lagi-lagilah tak suka kepada sistem itu. Dengan sebab itu, di mana-mana perang daripada dulu lagi di Afghanistan mana kan, perang orang kafir tu, tak ada buat hamba saya sebab mereka faham, semua faham. Alhamdulillah kita orang Islam faham. Tahu di mana benda ni, bolehkah kita mudah-mudah nak ada. Tapi pernah ada juga diperselisihkan satu ketika. Tetapi bila ulama-ulama perjelaskan, jelas selesai masalah. Jadi tak boleh kita buatlah sekarang ni. Di zaman Nabi dulu pun terima sistem perhambaan ni sebab benda tu telah jadi sebahagian daripada amalan masyarakat, lumrah. Tak dapat dielakkan. Sebab itu bukan bermakna Nabi SAW ni suka sangat dengan sistem tu, nak menegakkan sistem tu, nak memperpanjangkan sistem tu, tidak. Sebab itu dalam Islam banyak sangat cara-cara untuk nak memerdekakan hamba tu. Dia lebih suka hamba itu dimerdekakan. Tetapi nak kata hapuskan terus dalam keadaan orang kafir dulu amal secara meluas, itu tidak. Bukan langkah itu yang dipilih oleh Islam. Itu termasuk dalam kebijaksanaan lah.